Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai, nama saya Muhammad Amiruddin bin Maidin, bernombor matrik PIB 18069 dan saya merupakan pelajar di College Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah yang mengambil kos Ijazah Sarjana Muda Syariah dengan Pentadbiran Kehakiman. Baik, pada hari ini saya ditugaskan oleh Puan Lidiawati binti Hasan Busri yang mana merupakan pensyarah saya yang mengajar subjek Islamic Wealth Management untuk membuat satu video berkaitan dengan tajuk-tajuk yang dipilih di dalam subjek ini. Dan saya memilih tajuk perancangan harta pusaka menurut Islam. Baik, jom kita mula. Baik, apakah maksud harta dari perspektif Islam? Harta atau mal dari segi bahasa bererti apa saja yang dimiliki oleh manusia. Secara amnya, harta dikenali sebagai sesuatu yang dimiliki oleh seseorang individu sama ada dalam bentuk manfaat. Manakala pengertian harta menurut istilah pula, ulama Hanafi mendefinisikannya sebagai sesuatu yang diingini manusia dan boleh disimpan dalam tempoh masa yang lama. Definisi ini pula berbeza dengan definisi yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syafi'i dan Imam Hanbali yang berpendapat bahawa sesuatu itu dianggap harta jika ada nilai komersial padanya, sama ada ia dalam bentuk barang atau manfaat dan boleh dikenakan ganti rugi sekiranya ia dicerobohi. Baik, kita pergi kepada video seterusnya. Baik, apakah kepentingan harta dalam kehidupan manusia? Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan harta untuk keperluan manusia. Dalam kehidupan individu, harta ini adalah sebagai wasilah bagi memenuhi keperluan yang dihajati. Maka untuk memiliki sesuatu di dunia ini, kita memerlukan harta untuk memiliki barang tersebut. Sementara bagi masyarakat dan negara pula, harta sebagai wasilah, yakni jalan pembangunan dan sumber kekuatan. Dan Islam memperakui penguasaan harta ke atas diri manusia, pengaruhnya dalam kehidupan dan disanubari mereka, kerana ia merupakan tenaga yang bekerja dalam kehidupan. Dan Islam sebagai ad-din Islam ni dah cantik, dah mengatur cantik sistem ekonomi, cara-cara untuk pemilikan harta serta kaedah membangun dan mengembangkan harta tersebut. Oleh yang demikian, keperluan manusia kepada harta ni tak dapat dinafikan. Maka kita sebagai manusia perlulah mencari harta, yang mana di dalam maqasid syariah juga ada menyatakan hifzul mal, iaitu menjaga harta daripada dicerobohi. Maka itulah pentingnya harta dalam kehidupan kita. Baik, kita pergi ke video seterusnya. Baik, apakah itu perancangan harta dalam Islam? Harta ini merupakan satu keperluan asas dalam kehidupan kita demi nak menjamin kepentingan kehidupan kita supaya menjadi lebih baik dan sempurna. Dan ini adalah satu fakta yang kita tak boleh nak nafikan. Dan jadi sebagai salah satu elemen yang penting dalam kehidupan manusia ni, harta ni tak bolehlah nak dibelanjakan dengan cara yang bertentangan dengan agama kita. Maka tidak boleh dibazirkan. Jadi sebab itu kita perlu membuat perancangan harta supaya tidak berlakunya pembaziran yang kita buat yang mana ia bertentangan dengan syarak. Maka perlulah, wajarlah kita membuat perancangan harta dalam kehidupan kita sebelum kita meninggal dunia. Baik, kita pergi ke video seterusnya.
Baik, apakah sesebuah keluarga perlu membuat pengurusan harta? Pada saya memang wajar, memang sepatutnya sesebuah keluarga ini membuat perancangan harta dan kewangan keluarga, kerana ia adalah merupakan faktor yang mendorong kebahagiaan dan kesejahteraan sesebuah keluarga tu. Dan ketua keluarga haruslah mengetahui bagaimana untuk menyimpan harta, melabur, menyediakan bajet persendirian atau keluarga, merancang perbelanjaan persekolahan anak-anak, perbelanjaan rumah, insurans dan juga simpanan untuk hari tua. Dan perancangan pengurusan kewangan keluarga ni sangat penting. Kerana apa? Supaya keluarga tidak akan menghadapi masalah di kemudian hari atau menghadapi kekurangan wang pada kemudian hari. Dan terdapat beberapa perkara yang perlu diambil perhatian oleh ketua keluarga dalam rangka pengurusan kewangan keluarga ni. Antara perkara yang ataupun panduan yang saya nak sharekan, yang pertama, perlulah merancang dan menilai urusan kewangan keluarga dari segi pendapatan dan pembelanjaan. Dan yang kedua, menilai sama ada berlaku pembaziran ataupun tidak. Yang ketiga, membahagikan pendapatan mengikut keutamaan. Maka yang mana penting, itu yang kita dahulukan dahulu. Dan yang keempat, kurangkan pergantungan dengan menggunakan kad kredit dan budaya suka berhutang. Dan yang kelima, menanamkan sikap suka menabung untuk bekalan masa hadapan. Maka itu adalah perancangan keluarga yang mana pada saya sangat perlulah sesebuah keluarga itu mengamalkan perkara ini. Baik, kita pergi ke video seterusnya. Baik, alang-alang saya dah cerita tentang pengurusan harta, maka saya nak sentuh juga isu-isu yang berbangkit dalam pengurusan harta pusaka ni. Kalau kita lihat di Malaysia ni, banyak sangat isu-isu yang berbangkit mengenai harta pusaka ini. Jadi saya nak cerita beberapa isu lah. Yang pertama, iaitu isu kegagalan pengemukaan dokumen lengkap oleh waris. Baik, salah satu keperluan dalam nak mengendalikan kes harta pusaka ini adalah dengan mengemukakan dokumen-dokumen penting untuk diserahkan kepada pihak ARB ataupun Amanah Raya Berhad. Dokumen-dokumen tersebut ni dia termasuklah sijil kematian, kad pengenalan waris, sijil faraid yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah dan juga dokumen aset si mati yang merangkumi seluruh harta kepunyaan dia. Termasuk buku bank, amanah saham, gaji dan juga lain-lain. Maka apa yang menjadi isu iaitu apabila waris ni dia tidak mengemukakan dokumen yang lengkap, ada je yang tak lengkap, maka ia menjadi sulit untuk membuat pengurusan harta pusaka. Kan? Jadi menjadi masalah lah di sana. Okey, dan itu kira isu yang orang kata banyak berlaku di Malaysia. Okey, baik, kita pergi ke isu yang kedua. Isu yang kedua ni adalah pertikaian antara waris. Benda ni sering berlaku. Pertelingkahan atau pertikaian sesama waris ni, dia merupakan salah satu isu yang wujud dalam permasalahan pengurusan harta pusaka. Dah biasa sangat berlaku benda ni. Sehingga sekarang ni, isu ni dia merupakan isu yang paling sering dihadapi oleh pihak Amanah Raya Berhad. Tapi pertikaian ni jarang berlaku pula dalam pengurusan harta pusaka ringkas secara berwasiat. Memandangkan si mati ni dia dah meninggalkan wasiat, maka mereka hanya ikut je wasiat tu, maka tidak ada pertikaian, semua bersetuju. Pertikaian antar waris ni juga dia boleh berlaku, dia mula berlaku pada awal atau pertengahan proses pengurusan harta pusaka. Baik, nasihat saya lah untuk ahli-ahli waris ni, janganlah bergaduh disebabkan harta. Berbincanglah dengan baik, insya-Allah akan wujud redha Allah di sana. Baik, kita pergi kepada video seterusnya. Baik, apakah yang saya boleh simpulkan ataupun huraikan dalam video ni? Iaitu yang pertama, Islam mengiktiraf
pemilikan harta bagi setiap individu. Namun demikian, ia tak bermakna manusia ni dia memiliki harta tersebut secara mutlak untuk mengguna dan mengembangkannya dengan suka hati dia. Maksudnya dia boleh buat benda haram ikut suka hati dia. Sebaliknya, kita ni terikat dengan batas-batas syarak kerana dalam Islam harta ni adalah milik mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan manusia ni hanyalah pemegang amanah untuk mengguna dan menguruskan harta tersebut. Maka ada seorang ulama yang berkata, kalau dah diri kita ini milik Allah, apatah lagi harta kepunyaan kita, maka janganlah berbangga dengan harta yang kita ada, kerana ianya milik mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya menguruskannya sahaja. Baik, kesimpulan yang kedua, umat Islam diperintahkan agar bekerja bersungguh-sungguh untuk mendapat dan memiliki harta, kerana harta ni merupakan antara wasilah untuk manusia mencapai redha Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan juga di akhirat. Dengan memiliki harta ni, umat Islam akan lebih berupaya nak melaksanakan kewajipan-kewajipan berhubung Allah Subhanahu Wa Taala, berhubung pencipta kita Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Dengan adanya banyak harta, maka kita akan mengeluarkan banyak zakat, maka kita akan menginfakkan harta-harta kita kepada ke jalan Allah, dan kita akan menolong orang-orang yang susah daripada kita. Maka itu adalah kewajipan kita untuk melaksanakan perkara tersebut. Baik, kesimpulan yang ketiga, Islam telah menggariskan beberapa instrumen sebagai alternatif terbaik untuk diaplikasikan dalam membuat perancangan harta bagi kesejahteraan manusia di dunia dan juga di akhirat. Antara instrumen tersebut yang saya cakap tadi lah, boleh bayar zakat, boleh wakaf, wasiat, hibah dan juga faraid. Okey, maka itu sahajalah yang saya boleh terangkan di dalam video ini. Jika ada salah dan silap, saya mohon maaf. Terima kasih kepada Puan Lidiawati selaku pensyarah saya yang memberi peluang untuk saya untuk menerangkan atau berkongsi mengenai pengurusan harta. Baik, kita berjumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.